Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita menaikkan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara kita menantikan masuknya solat fardu isya, serta dapat kita duduk dalam jilsah ilmiah dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab penawar bagi hati. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk pada kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji, ataupun kita sebut sebagai sifat-sifat mahmudah. Imam Ghazali dia menggariskan tentang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji lah, perangai yang dipuji. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya perangai yang dipuji itu banyak, banyak, dan menyebut oleh hamba di sini akan 10 perkara. Dia memilih 10 perkara lah. Sifat-sifat mahmudah tu banyak lagi, kita nak senaraikan berbanding dengan 10, lebih dari 10. Begitu juga dengan sifat-sifat yang dikeji, banyak, tapi penulis ni menggariskan ada berapa-berapa lah, lebih kurang 10 jugalah sifat yang dikeji ni. Kerana mengikut akan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, 10 itu ialah yang pertamanya taubat daripada segala dosa. Ini yang kita akan bahaskan nanti tak pada bab-babnya nanti. Diletakkan dalam bab-babnya. Bab yang pertama ni ialah taubat daripada segala dosa. Dan yang keduanya ialah takut akan Allah Ta'ala, ataupun disebut sebagai al-khawf, al-khawfu, takut akan Allah Ta'ala. Dan pada bab yang ketiga nanti ialah tajuknya tentang membincangkan tentang sifat zahid, ataupun kita panggil zuhud. Sifat zahid, zuhud. Apa itu zuhud? Artinya benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Kalau kita faham secara literal tentang benci akan dunia dan berpaling daripadanya, maka kita seolah-olah melihat bahawasanya jangan kita ambil nikmat dunia, lebih berfokus pada ibadat lah. Tak payahlah kerja lebih-lebih lah, tak payah lain lebih-lebih, semua tak payah. Duduk dalam masjid lama-lama ni, mari duduk masjid je lah, itu konsep yang salah. Apa yang diceritakan nak bagi tahu kita tentang benci akan dunia itu, ikut kefahamannya ialah sekiranya urusan dunia itu mengganggu urusan akhirat kita, maka kita benci akan urusan tu. Seperti ada sahabat yang leka dengan kebunnya, makanya dengan sebab dia lalai, dia terleka dengan kebun dia dah, ingat buah kurmanya banyaknya, air yang mengalir, dia tertipu, ataupun dia kata tertipu dah dengan dunia, maka dia jual semua kebun dia tu, sebab mengganggu urusan dia. Itu maksudnya, iaitu benci dunia ni ialah bila mana urusan dunia mengganggu urusan kita sebagai hamba Allah. Urusan dunia mengganggu solat kita, urusan dunia ini mengganggu puasa kita. Makanya patutlah kita benci, sebab dengan sebab kita tertipu dengan dunia menyebabkan kita terabai perkara-perkara yang wajib kita buat, seperti solat, puasa, haji dan sebagainya lah dalam rukun Islam tu. Dan kemudian yang pada bab yang keempatnya yang membahaskan tentang sifat sabar, sifat-sifat terpuji ni sifat sabar. Dan yang kelima syukur, dan yang keenamnya ikhlas. Dan yang ketujuh tawakal. Kita akan bincangkan konsep tawakal ni. Dan yang kedelapan kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan redha dengan qada Allah Taala. Redha dengan ketetapan.
redha dengan ketentuan. Qada dan qadar ni sebenarnya termasuk dalam rukun iman. Dan yang ke-10, mengingat akan mati ataupun zikrul maut. Zikrul maut, mengingati mati. Dan selagi akan hamba, kata penulis ini, selagi akan hamba sebut semuanya dengan tafsil. Benda tafsil ni dengan terperinci. Secara terperincinya, secara tafsili. Atau lagi disebut ijmali sebagai umumnya, secara umum. Ini secara tafsir ni maksud dia secara terperinci di dalam 10 bab. Ada 10 bab tentang sifat-sifat mahmudah ni. Jadi malam ni kita nak bincang tentang bab yang pertama, iaitu tentang pada menyatakan taubat. Pada menyatakan taubat. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Ini konsep taubat itu ada pada orang-orang beriman yang percayakan pada hari akhirat. Makanya adalah konsep taubat ni. Orang yang tak percayakan hari akhirat, pada dia tak ada taubat. Sebab tak ada kepentingan pun, kan? Jadinya sebab itulah orang yang mana percaya tentang hari kiamat ini, makanya dia ini percaya akan konsep taubat. Sebab tu dalam Quran banyak diulang, dalam hadis pun sama, banyak diulang dua kalimah ni. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah dan hari kiamat. Siapa beriman pada Allah hari kiamat. Banyak ayat yang kita jumpa selain daripada man amana billahi wa rasulihi wa kutubihi, itu dalam surah Al-Baqarah. Tapi dalam surah dalam Quran, dalam mana sebut tentang beriman, man amana billah, barang siapa yang beriman pada Allah, wal yaumil akhirah, dan juga pada hari kiamat dan hari akhirat. Kenapa? Sebab dua benda ni selalu manusia lupa. Dia lupa akan Allah, dia lupa akan akhirat. Bila dia ingat dua benda ini, maka dia akan menjadi seorang hamba yang baik. Pertamanya, bila dalam urusan kehidupan dia, dia yakin Allah Ta'ala yang menentukan segalanya. Yang keduanya, bila mana dia nak buat jahat, dia nak buat perkara yang tak baik, dia ingatkan hari akhirat, sebab hari akhirat ialah hari pembalasan. Dua benda ni. Tapi dua benda inilah, dua perkara inilah yang selalu manusia lupa. Dan dua perkara ini banyak diulang dalam Al-Quran. Dan anak kunci taubat ni, dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Maksudnya ialah kunci kepada taubat ini. Orang yang mana berpeluang untuk bertaubat ini, maka dirinya bersih. Maksud murid sini ialah, maksudnya dalam bahasa Melayu ialah orang yang berkehendak kepada taubat. Muridun, kita faham tak murid-murid lah di sekolah tak? Sebab ada sekalian murid ini, maksudnya macam murid-murid lah di sekolah ni. Maksudnya orang yang berkehendakkan dia lah, maka bertuah lah orang ni. Dan bahawasanya taubat itu wajib, ia dengan bersegera daripada segala dosa sekalipun dosa kecil. Taubat ni tak boleh ditangguh-tangguh. Mesti wajib. Orang yang buat dosa, baik dosa kecil atau dosa besar khususnya, dia kena bertaubat. Tak boleh dia nak tangguh-tangguh. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Kalau dia melengah-lengahkan taubatnya, dia pun dapat lagi satu dosa. Sebab melengah-lengahkan taubat, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Ada orang dia set dah, nantilah aku dah bersara, nanti aku pergi haji, nanti aku pergi umrah. Dia meletakkan satu tempoh. Nanti esok aku balik haji, balik umrah, aku taubat lah. Orang macam ni pun berdosa. Sebab dia menangguhkan taubat seolah-olahnya dia tahu bila tarikh kematian dia. Dia dah tahu dah tarikh kematian dia bila. Katakanlah, bayangkan dia menangguhkan taubatnya itu, dia kata nantilah saya balik umrah esok, saya balik haji, saya taubatlah. Dia mati sebelum pergi macam mana?
sedangkan hatinya telah menangguhkan taubat itu. Ya, jadi taubat itu tak perlu nak tunggu pergi umrah, tak tunggu pergi haji, nak tunggu bersara dulu, nak tunggu, tak payah. Kalau orang tu dia beriman, itu jam juga dia bertaubat. Ya, sebab dia tahu bahawasanya taubat tu memang tak boleh ditangguh. Ya, kita buat dalam keadaan diri kita berdosa tak? Mana mungkin kita nak tangguhkan taubat tu? Ya, ibaratkan diri kita ni penuh dengan kotoran lumpur tak? Ya, nak masuk tempat yang bersih, tempat yang suci, tiba-tiba kita kata pula dia, ya, nak tangguh-tangguh tak? Dan melambatkan taubat itu tadi, ya, sama tak? Bersalahan bagi Mu'tazilah. Kalau orang yang berfahaman Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah ni dia bermaksud akidah ni, Mu'tazilah ini ialah mendahulukan akal. Apa kata Mu'tazilah ni? Ya, bersalahan dengan Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa, tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Kan? Dia kata nak, apa maksud dia? Ya, engkau taubat awal pun buat apa? Sebab lepas ni pun kau buat dosa lagi kan? Betul tak? Kita taubat sekarang, esok lusa buat lagi dosa, esok buat lagi, esok buat lagi, esok buat lagi. Dah banyak kali yang letih lah. Tak payah, kita kuluhumnya. Ya, letak kat hujung, taubat terus mati esok tu, senang. Dia senang, dia faham macam tu. Ya, maksudnya taubat ni tak payah boleh letak di hujung ni. Ramai yang orang berfahaman macam ni. Hari ni saya cakap tadi lah, tunggu balik haji, tunggu balik umrah, tunggu bersara, tunggu pencen dulu lah. Tunggu ni lah, nak tunggu-tunggu ni. Ini fahaman Mu'tazilah lah ni. Ya, dia kata buat apa taubat awal-awal buat kalut kan. Kita taubat awal sebab tak nak kalut. Ya, taubat awal-awal buat apa? Dia kata sebab lepas ni kau buat dosa lagi kan. Lepas ni ada dosa lagi yang lain yang kau akan buat. Jadi kumpul sekali, kita jamak sekali dan kita kulhum lah, taubat terus. Inilah fahaman yang salah. Dan fahaman yang salah ni lah ramai orang faham. Dia tak? Ramai orang yang berfahaman macam ni. Kan? Bila tanya dia, kau ni Mu'tazilah? Mana ada, saya ahli sunnah. Ya, saya ahli sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah. Tapi dia tak sedar. Fahaman dia tu pun fahaman Mu'tazilah dah. Ya, iaitu meletakkan akal tau. Macam dia tahu bila dia mati. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil, nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Ya, yang pertama dia sebut apa? Ya, jangan dia kesekiranya. Jadi maksudnya kepada taubat ini, dia wajib bertaubat mengikut dosa yang dia buat. Contoh, dia minum arak, dia berjudi, dia berzina, macam-macam dosa besar dia buat, dia bunuh orang semua tak. Dia tak boleh jadi kuluhum macam tu. Ya Allah, ampun dosa aku bertaubat dengan dosa-dosa aku, ya Allah. Dia tak jadi. Dia kena sebut satu-satu. Ya Allah, aku pernah bunuh orang, ya Allah. Ampun dosa aku, ya Allah. Aku tak nak ulang lagi perbuatan ni, ya Allah. Dia pernah minum arak, dia bertaubat, dia kata apa? Ya Allah, dia bertaubat daripada minum arak, dia tak nak buat lagi. So, kena detailkan lah. Ya, dia tak main jadi kuluhum macam tu. Nyatakan satu-satu dan kita dah sebut dosa. Contoh kalau dia minum arak, dia bertaubat daripada minum arak dan dia tak ulang lagi. Ya Allah, aku takkan ulang lagi minum arak, ya Allah. Aku takkan ulang lagi berjudi, ya Allah. Aku takkan ulang lagi. Satu-satu. Ya, setiap dosa yang dia buat itu. Ya. Dan tiada memada oleh satu taubat sahaja. Kan? Saya kata dia kuluhum. Minum arak, judi semua sekali saja tak. Ya, dia kena nyatakan. Sebab tu ketaubat ini ialah pengakuan dosa. Pengakuan dosa kita. Ya, pengakuan dosa tu. Jadinya itu sebabnya. Ya. Kemudian tidak memadai dengan satu taubat sahaja bagi segala dosanya itu. Dan jika tiada teringat ia akan tafsil. Kalau dia sebab dosa dia banyak sangat, sampai tak teringat dah. Sampai tak teringat apa lagi aku buat lah. Dia teringat lah. Dia tak teringat cara terperinci. Ya.
Jika tiada teringat ia akan tafsil secara terperinci segala dosanya, maka hendaklah berkata ia, ya Allah, jika ada bagiku, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Ta'ala. Sebab dosa banyak sangat. Dia dah sebut dah dosa tu, dosa ni nak. Banyak lagi dosa aku ni, tapi tak apa nak ingat dah. Maka dia kata dia taubatlah semua. Sekiranya ada lagi dosa-dosa ni, dia bertaubat kepada Allah, dia tak ulang balik dah apa saja dosa yang dia buat. Ya. Bahawasanya diri taubat itu satu ibadat. Kena ingat, taubat itu bukan semata-mata satu perbuatan pengakuan dosa saja, tak. Dia termasuk dalam perkara ibadah. Orang yang bertaubat dapat pahala. Ya, nanti banyak dalil sebut sini tak. Banyak dalil cerita tentang ni. Antaranya ialah orang yang bertaubatnya dirinya bersih seperti bayi yang baru lahir. Orang yang bertaubat, ya, iaitu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerananya. Adapun hilang seksa kemudian daripada taubat, maka terangkat dia daripada siksaan api neraka. Bukan sekadar pengakuan, dia dapat pahala dan dia terhindar daripada api neraka. Sepatutnya dia masuk neraka dah dengan dosa-dosa dia ni, tapi dengan sebab taubatnya itu, maka terangkatlah, tak masuk neraka lah dia. Ya, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala lah. Ya, berfirman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang banyak bertaubat. Kan? Orang yang banyak taubat ni. Jadi maksudnya orang yang banyak taubat ni tak ada salah pun. Sebab Allah Ta'ala suka orang-orang yang bertaubat ni. Ya? Sebab apa? Sebab orang yang bertaubat dia telah mengaku akan kesalahan dia. Masalah orang sekarang ialah orang ni tak nak taubat. Sebab dia berfahaman macam Mu'tazilah tadi. Nanti lu muda lagi kan, tunggulah dah suruh taubat. Dia bayang macam tu. Nanti lu sihat lagi ni. Tunggu tu sakit esok baru taubat kan. Dia tu faham macam ni. Tak, Allah tak cukup benci orang macam ni. Menangguh-nangguhkan taubat, sedangkan Allah Ta'ala tak sabar-sabar nak beri keampunan. Allah cari mana lagi hamba dia. Kan setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni mencari hamba-hambanya siapa. Apa hamba aku minta? Apa permohonan hamba-hamba aku ni? Antaranya taubatlah. Allah kan tunggu ni mana ni? Rupanya tak ada. Nanti dulu sabarlah Allah. Tunggulah. Kan dah tutup esok barulah. Ni masalah ni. Ya, jangan bertangguh dalam bab taubat. Dan firman-Nya, ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Artinya, dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hai sekalian yang beriman. Allah Ta'ala suruh semua orang yang beriman ini bertaubat. Ya. Dan bersabda Nabi SAW, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa maksud dia? Artinya orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Sedangkan dia ni pernah buat dosa, makanya disebabkan taubatnya itu, makanya dihapuskan dosa seolah-olah dia tak pernah buat dosa. Ya. Kemudian lagi, dan bersabda Nabi SAW, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin ni'ati marrah. Artinya, sabda Nabi SAW, hai yang mana-mana manusia. Maksudnya, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, taubat oleh kamu kepada Allah. Tubu ilallahi. Ya, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Maka bahawasanya aku, yakni Rasulullah SAW, taubat kepadanya. Rasulullah bertaubat kepada Allah Ta'ala
pada satu hari, setiap hari dah 100 kali. Nabi yang dah confirm syurga, maksum, yang terpelihara dari dosa, ya, bertaubat sebanyak 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Tak kisahlah 100 kali ke 70 kali ke, itu bukan kisahkan pada bilangan, tetapi nak menunjukkan bahawa Nabi banyak bertaubat, banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Itu cerita dia, bilangan, bukan sekadar kata dah cukup 100, cukup kan. Nak menunjukkan banyaknya. Sebab tu dalam riwayat ni kata 100, dalam riwayat lain kata 70. Bukan nak kisahkan bilangan, tapi nak bagi tahu banyak. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 10 kali, tapi lebih dari itu. Nak bagi tahu banyak lah tu. Sebab tu riwayat hadis tu berbeza-beza. Ya. Kemudian yang apa lagi? Ya, Rasulullah pun bertaubat sebanyak 100 kali. Ya. Kemudian dan sabdanya, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghar. Ya, hadis rawahu At-Tirmizi. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi yang maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai rohnya, nyawanya kepada halkumnya. Selagi mana nyawa belum sampai kepada halkum. Kenapa bila sampai halkum taubat dah tak diterima? Sebab bila sampai halkum, kita punya hijab pun dah terbuka dah. Sebab kita dah, orang kata sebelah kaki dah masuk alam barzah dah. Jadi dah nampak dah. Ya, dah nampak dah syurga mana, neraka mana, ini malaikat maut, dah nampak semua dah. Ketika itu yang disebut bila mana nyawa sampai di halkum, kita dalam keadaan sakaratul maut. Apa itu sakarat? Sakarat itu mabuk. Maut itu kematian. Mabuk kematian. Bukan sebab mabuk minum arak. Dia kita ibaratkan seperti mabuk laut lah. Orang yang ke laut dah, mabuk laut. Dan orang yang mabuk darat dekat laut, okey, tak nak masalah kan. Boleh pijak darat je dah. Dah macam kepala dah macam ni tak. Ada juga mabuk darat. Kan? Ada mabuk laut. Yang ini mabuk kematian. Jadi disebut sebagai sakaratul maut. Sebab itulah orang yang dalam keadaan mabuk kematian ini, ya, kita dah pegang kaki dah sejuk, pegang tangan dah sejuk. Kan? Mata pun dia cakap, tak nampak tadi, nampak ni dah nampak kan. Itu dah tanda-tanda akhir tu. Maka kita talkinkan dia. Apa maksud talkinkan dia? Ya, iaitu kita bisik di telinga dia kalimah la ilaha illallah. Kan? Laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Bisik di telinga dia tu. Kan? Tak payah kuat-kuat. Kenapa? Jangan malas sangat tuan-tuan. Ambil handphone, recorder la ilaha illallah, letak telinga. Ini kebawah balok yang malas. Kan? Tenang hati kan. Punya nak mudah, semua nak mudah sekarang kan. Tak payah sangat, lambat sangat, susah sangat. Okay, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita letak recorder je. Nah, tenang, ulang. Kan? Janganlah begitu sekali, ya. Ya, talkinkan, bisikkan kalimat la ilaha illallah. Ya, di telinga dia tu. Sebab dia sedang menghadapi sakarat sah. Ya, dia dah nampak, dah tunggu masa je. Ya, tunggu masa je nak dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jadinya, ya, Allah Ta'ala ini, ya, yang maha mulia ni, dia terima taubat selagi mana roh belum sampai ke halkum. Ya, lagi mana roh tu tarik-tarik sampai kaki tu okey lagi boleh. Sebab tu kenapa Fir'aun lanatullah ketika dia nak mati, ya, dia roh dah sampai ke halkum, baru dia kata amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Kenapa dia tak sebut awal? Kenapa dia tak sebut kalimah ni ketika dia kejar Nabi Musa dah? Sedangkan laut merah dah terbelah. Di situ dah nampak dah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu dah tunjuk dah mukjizat yang begitu hebat dah tu. Laut merah dah terbelah dah pun. Dia boleh kejar lagi. Sampai umat Nabi Musa selamat sampai ke seberang teruai Palestin. Ya, dia di tengah-tengah. Ketika itu boleh lagi dia nak taubat. Kenapa dia nak taubat? Ya. Waktu laut dah tercantum, dah kelang kabut semua dah. Dia pun dah juga jungap.
Tak nak taubat lagi. Tapi bila nyawa akum baru dia kata amantu bi rabbi Musa. Baru dah beriman. Tak ada dah. Nah, kenapa baru nak beriman? Sedangkan tanda awal Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Waktu laut terbelah tu kau boleh taubat. Kalau kau nak taubat lah. Ya, sebab dia tak nampak lagi alam gaib ni. Dia tak nampak lagi masa depan dia. Sebab itulah, ya, kita jangan jadi macam tu. Kan? Biarlah kita sentiasa jadi orang yang bertaubat. Kemudian, ya, dan sabdanya, man taba qabla an tatla'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Artinya barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Apa maksud dia? Naik matahari daripada tempat lenyapnya, iaitu bila matahari ini, ya, dah terbit dari barat. Matahari kan tenggelam dari arah barat, tenggelam ke barat. Dia naik balik ke tempat dia lenyap. Maksudnya bila mana matahari ni dah naik ke barat ni, makanya taubatnya tidak lagi diterima. Nah, taubatnya tidak lagi diterima, habislah. Ketika itu tak payah tunggu nyawa sampai ke halkum, tak payah nak tunggu apa lagi dah. Tak ada. Walaupun orang tu sihat walafiat sekalipun, makanya taubatnya dah habis, dah terima dah pun. Ya, dah tutup kedai. Walaupun dia sihat walafiat, walaupun dia ni tak, dia orang kata apa? Dia walaupun dia ni, ya, seorang yang sihat dan dia ni tak mati lagi dah. Tapi disebabkan matahari itu dah terbit daripada arah barat, maka tiada lagi diterima taubatnya. Nah, tu cerita dia lah. Maka selagi mana yang matahari belum terbit daripada arah barat, makanya selagi itulah dia selamat. Maksudnya ada peluang untuk dia bertaubat. Ini. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat daripada lurah, maksudnya daripada segi bahasanya ialah kembali dan pulang, ada atau raja'. Kan? Makanya kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Sebab asal kita ni semua mana dosa kan? Kita ni semua bersih kan? Bila mana, ya, dengan permainan duniawi, dengan perasaan hasad, dengan perasaan dalam hati kita ni makin lama makin besar kita. Bila meningkat alam dewasa, kanak-kanak masuk alam sampai alam dewasa semua macam ni, macam-macam pengalaman kita ada, macam-macam benda kita lihat, macam-macam fahaman ilmu kita ada, di situ dah timbulnya dosa dalam pahala kita dah. Ya, jadinya, ya, dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat itu ialah kembali balik semula pada fitrah kita, ya, iaitu orang yang mana bersih daripada dosa. Dan itu dari segi sudut lurah, bahasanya. Daripada segi syarak, maksudnya barang yang berhimpun pada 3 rukun. Segi syarak pula, taubat ini dia ada 3 rukun. Ya, 3 pillars. Ya, yang pertamanya, syarat orang yang bertaubat menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Pertama, dia kena menyesal dulu. Maksudnya menyesal tu macam mana, ya? Kan? Maksud menyesal itu ialah contohnya kita diberi 2 pilihan lah. Tak? 2 pilihan. Dalam satu beg plastik hitam buruk, satu lagi ada air kotak kat sebelah orang letak. Jadi dia pun bagi, cik pilihlah mana nak. Kita tengok, apa benda dalam plastik beg hitam, kertas sampah kertas. Wait, aku pilih yang ni lah, air kotak sedap pula tak. Dia pun ambil air kotak kan, yang sejuk-sejuk dia boleh ambil buka. Dia dah buka yang tu, dia dah ambil yang ni pilihan dia. Betul Encik ambil, dia pilih dah. Okey, betul. Kan? Tak nak kan? Tak nak. Buka-buka dalam tu, mak, duit berkepuk 50. 10,000. Kan? Ketika tu macam mana? Ya Allah, kenapa aku tak pilih yang ni tadi? Ya Allah kan? Air kotak je pun. Tapi sebab dahaga punya pasal kan? Air kotak je, kenapa aku tak pilih yang ni tadi? Boleh pulang balik dah? Tak boleh dah, minta maaf cik. Kita cari orang lain pula. Ya. Jadi penyesalan itu ialah dia merasa begitu rugi. Sebab apa? Dia tak pilih yang ni. Sama juga menyesal dari dosa. Iaitu dia menyesal, ya Allah kenapa lah aku boleh terbuat benda ni dulu, ya Allah. Sedangkan aku tak tahu dah benda ni tak boleh buat. Aku dah belajar dulu. Kan? Mana boleh minum arak berjudi, tak dah tahu. Itu menyesal. Kan? Dia menyesal sungguh-sungguh lah. Makanya bila dia menyesal ni, dia menyesal kenapa dia boleh pilih jalan tu sedangkan banyak lagi jalan baik dia boleh pilih. Ya? Yang pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat
kerana Allah Ta'ala, maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Walaupun lidahnya sebut aku bertaubat, ya, tapi dalam hati tak rasa menyesal pun, tak rasa bersalah pun, kan? Makanya tiada sahlah taubat mereka yang tiada menyesal atau menyesal ia tiada kerana Allah. Macam tadilah, kan? Menyesal tak ambil peti hitam tadi bukan kerana Allah pun, kan? Sebab tu sebab nafsu dia, ya. Jadi kena menyesal kerana Allah. Seperti menyesal ia kerana balak yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Ada orang bila mana telah ditimpakan musibah kepada dia, baru dia tahu sebenarnya Allah bagi musibah aku sebab dosa yang aku buat. Dia menyesal. Tu boleh juga tu. Kan? Dia kehilangan harta, dia kehilangan ni atas sebab dosa-dosa dia. Bila dia duduk, bila dia menung balik, betul lah, patutlah kenapa Allah tarik semua nikmat harta aku sebab sumber harta aku ni banyak daripada sumber-sumbernya haram. Sebab tu Allah Ta'ala tarik balik harta-harta aku ni lah. Maka dia menyesal lah. Dan dia reda dengan apa yang dia ada tu. Kan? Sebab Allah Ta'ala dah bersihkan harta-harta dia ni, hilang semua dah. Jadinya dia menyesal ia kerana bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Dan yang kedua, ya, yang pertama menyesal. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang dengan taubat ia daripadanya. Maksudnya dia tak ulang balik perbuatan tu. Kalau lalu depan kedai judi pun dia tak pandang dah, buat tak tahu dia buat jalan terus, dia press minyak tung lagi laju dah. Tak ada nak jeling-jeling lagi dah, tak ada dah. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Ya, makanya dia ni nama je taubat, tapi tidak meninggalkan itu. Masih lagi bercita-cita nak buat. Lalu depan kedai judi tu tengok kan, nanti dah kan, duit dah cukup lagi kan, duit aku tu habis banyak dah kan, nanti lah. Tapi taubat dah itu masa tu kan, tak. Dia masih lagi ada cita-cita, maka tidak sah taubatnya. Yang ketiganya, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada yang umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Dia tidak pernah tak terlintas langsung tadi. Yang tadi yang tak terima sebab dia ada lintasan lagi tu nak balik. Yang ni tak ada dah, dia buang terus. Para sahabat bila mana diharamkan tentang arak, pengharaman arak, ya, maka sahabat ni campak terus, tak ada simpan lagi dah, buang terus pecahkan tong-tong arak itu, simbahkan air arak dalam jalan habis, tak ada lagi dah kan, sebab tu arahan perintah Allah dah. Itu betul lah tu. Maka tak ada terfikir lagi nak minum. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiat itu. Ya, kalau dia masih lagi ada cita-cita, makanya belum lagi taubat lah. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Maksudnya urusan yang tiada kaitan dengan manusia, 3 syarat sahaja. Ya. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu semayang. Ya, tadi perkara fardu lah. Sebenarnya dia tak solat, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Kenapa dia kena qada balik? Sebab dia tahu dulu dia tak solat, sebab dia ada ilmu tentang tu. Dia tahu, orang tanya kenapa kau tak semayang? Nanti yang dulu tak larat lah, malas lah kan. Muda lagi, yang tu awal lagi. Bukan dia tahu, kau tahu tak semayang fardu ni wajib. Mendasar je pun di sekolah kita dah belajar tentang rukun Islam kan. Dah tahu, kenapa kau tak buat? Nanti susah buat lah. Dia bukan tak tahu. Maka orang macam ni dia kena qada balik. Dia nak qada macam mana? Ya, yang begitu ni dengan cara dia anggarkan je lah. Berapa lama dia tinggal. Ataupun dia ni kan, tapi kalau dia tinggalkan solat atas sebab dia faktor kejahilan, dia tak tahu. Orang Islam saja je pun, tapi sebab lama duduk kat Amerika, lama duduk dekat Israel kan, tak tahu kan, sampai semayang pun semua tak tahu. Jadinya dia balik kan, sebab atas sebab faktor kejahilan. Islam tapi hidup macam tu lah. Dia buat lah seperti mana dia buat tu. Tapi kalau dia buat dosa atas faktor dia ada ilmu, maka dia kena dibalik. Ya. Tapi ada pandangan mengatakan kalau sekiranya dia betul-betul taubat, dia minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh, insya-Allah Allah pun ampunkan dosa. Dan ada pun yang mengqada itu tadi,
Sebab apa? Sebab dia rasa bersalah, dia berhutang dengan Allah Ta'ala. Ya, berhutang dengan Allah. Sebab ada juga hadis sebut, ya, Rasulullah ada tegur orang yang solat tapi salah solatnya. Tapi itu mungkin isu lain sebab orang tu sembahyang. Cuma dia salah sembahyang je. Maka Rasulullah kata, irji' fa sholli fa innaka lam tusolli. Kau sembahyang balik. Sebab orang tu sembahyang, cuma dia salah. Jadinya Rasulullah kata, kau betulkan sembahyang kau. Tapi ada pun orang yang meninggalkan solat, makanya dia tak sembahyang. Sebab tu ulama kata kena qada. Kan? Perbahasan ni kan. Sebab tu dia kena qada. Sebab dia tak sembahyang langsung. Jadi dua benda yang berbeza lah. Ya, sebab dia satu hutang. Sebab sembahyang tu fardu, benda wajib. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia. Kalau dosa tadi dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu atau gantinya kepada empunyanya. Ya, atau minta halal ia daripadanya dengan tafsil. Pada mazhab kita Syafi'i. Ini yang saya sebut tadi pandangan Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia buat dosa dengan orang, tidak memadai dia dengan berkata, "Mat, minta maaf ya lah, kita pun dah kosong-kosong lah." Kan? Sedangkan orang yang dia buat dosa tak tahu apa dosa yang dia buat. Oh, rupa-rupa selama ni engkau lah yang ambil, yang curi slipper aku. Rupa-rupa selama ni engkau lah yang calakkan kereta aku. Dia tak cerita, "Mat, minta maaf lah, aku pun banyak dosa dengan kau lah." Kan? Dia tak cerita cara tafsil, cara terperinci. Kalau dia tanya balik, dosa apa yang kau buat kepada aku? Kan? Dia kena bagi tahu lah. Kan? Ini. Akan terpulang pada orang yang dia buat dosa tadi, ya, dia nak maafkan ataupun tidak. Kan? Bukan tidak memadai, sekadar kita kata minta maaf. Kan? Kawan tu pun tak tahu apa sebab selama ni dia ingat kita okey, baik ya. Rupanya ada di sebalik yang kita di belakang dia kita buat macam-macam kat dia tak. Yang dia tak tahu. Tiba-tiba kita minta maaf kat dia tak. Dia sudah mesti dia akan memaafkan sebab dia pun tak tahu kita buat apa. Tapi bila dia bagi tahu maka itu hak dia lah. Ya, benda yang memudaratkan tadi tu. Rupanya ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Bersalahan pada mazhab Imam Malik pula. Imam Malik kata memada minta halal dengan ijmal. Ya, kalau Imam Syafi'i kata kena cerita secara detail apa yang kau buat pada dia, dosa yang kau buat. Tapi kata Imam Malik pula, tak apa, tak payah. Minta saya kuluhum, tak apa, Mat, minta maaf Mat, dosa-dosa kau banyak kau dulu tak. Apa dosa kau? Banyak, aku buat salah dengan kau. Dia cuma cakap secara umum. Kan? Kau maafkan aku dah, aku jadi baik dah sekarang lah. Maka dengan sebab itu pun dia maafkan. Ini menurut pandangan Imam Malik kata boleh. Ya, secara ijmal. Maksudnya secara umum yang beritahu. Dan ada padanya kuasanya, keluasan. Ada padanya keluasan, maka dalam pandangan mazhab ni lah, Syafi'i dan juga Imam Malik. Kalau Syafi'i suruh mendetailkan, kalau Imam Malik kata cukup secara umum. Maka jika tiada kuasa ia memulangkannya dan tiada menghalalkan oleh yang mempunyainya, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya dan memohonkan akan Allah Ta'ala. Sekiranya orang yang dia minta maaf tadi kata, aku tak halalkan kau yang ni, aku tak ampunkan dosa kau, jumpa kat akhirat esok, aku tak akan ampunkan. Makanya orang yang kita tadi yang berdosa tetap kena minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah, kau mudahkanlah urusan aku di akhirat esok. Ya, aku betul-betul dah taubat ya Allah. Aku tak nak ulang balik kan. Maka kau ampunkan aku ya Allah. Mudahkanlah urusan aku di akhirat esok ya Allah. Kita tetap minta pada Allah juga supaya mudahkan urusan kita. Pokok lembut hati dia lah. Ya. Dan sekiranya kita buat dosa tadi dengan sebab kita hilangkan barang, kita ambil hak dia, kita kena pulang balik lah hak. Itu syarat dia lah. Kena pulangkan balik lah. Mudah-mudahan menjadi ia akan yang mempunyai harta itu redha pada hari kiamat. Minta pada Allah juga. Dan setengah daripada syarat taubat itu ketiadaan sampai roh kepada halqum dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Ya, dua benda ni minta maaf, tak ada taubat lah. Taubat tak diterima. Seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu, ya, yang saya sebut tadi lah. Kalau sekiranya nyawa dah sampai ke halqum, matahari terbit sebelah barat, tak ada ampun lagi dah tak ada dah. Sembahyang tetap macam biasa juga, cuma taubat tidak diterima. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nescaya sah ia dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia.
Sekiranya kita memenuhi 4 syarat tadi, menyesal sungguh-sungguh, meninggalkan perkara tersebut, tidak lagi bercita-cita, insya-Allah Allah terima, confirm terima. Bukti orang tu bertaubat ialah dia terus berubah jadi baik. Ya, dia terus berubah dan dia tak buat lagi dah benda-benda dosa dia. Dia tinggalkan terus, tak ada dah, tak fikir pun nak buat lagi. Kerana firman Allah Taala, wa huwallazi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Surah Asy-Syura ayat yang ke-25. Artinya, dan Allah Taala, ya, jiwa yang menerima ia akan taubat daripada hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala jua yang menerima ia akan taubat daripada hamba-Nya. Dan bermula doa dengan menerima taubat seperti Allahumma taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Ya. Artinya, hai Allah, terimalah olehmu akan taubatku. Adalah ia kerana ketiadaan, ya, diyakinkan akan cukup segala syarat taubat itu. Inilah perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata-kata di atas tadi itu, minta taubat pada Allah dan kita yakin bahawa Allah SWT ini menerima taubat. Dan berkata Imam Al-Haramain dan Al-Qadhi bahawasanya diterima taubat itu dengan zon jua, dengan sangkaan. Dan bermula khilaf ini pada taubat orang Islam. Ya, orang Islam ni walaupun dia bertaubat dan hati dia pernah berazam nak buat semua ni, tak nak lagi ulang perkara yang buruk-buruk pun dia terima. Kan? Bukan semestinya dia ni dah sembahyang, buat solat ni tak. Maksudnya kalau dengan cara dia hatinya berazam nak tinggalkan pun, dia belum solat taubat, dia belum buat kali taubat lagi tak. Tetapi ini dalam hati memang nak tinggal lah pun, itu pun diterima. Ya. Bukan kata semestinya kau kena sembahyang taubat dulu, kau kena tak. Ya. Dia betul diterima. Adapun taubat kafir, maksudnya orang kafir ni, taubat dia dengan masuk Islam, maka diterima akan dia dengan putus dengan dalil yang putus dengan dalil qat'i lah. Ya, dan ittifaq ulama, dengan persetujuan para ulama. Kerana firman Allah SWT, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dalam surah Al-Anfal ayat 38. Artinya, berkata olehmu bagi mereka yang kafir, jika berhenti mereka itu daripada kufur dengan masuk Islam, nescaya diampuni bagi mereka itu akan barang yang terdahulu daripada segala dosa mereka itu. Orang kafir, cara taubatnya bila masuk Islam, semua habis dosa dia, zero. Macam bayi yang baru lahir. Abu Sufyan, sebelum dia masuk Islam, dia menyeksa orang Islam, ya Allah, kami teruk. Tapi bila dia masuk Islam, ya, kosong, zero. Umar Al-Khattab, sebelum masuk Islam, dia antara musuh Islam nombor satu juga lah. Lepas Abu Jahal memang antara musuh Islam yang kuat ni. Tapi bila dia masuk Islam, dosa-dosa dia ketika dia buat dalam dia kafir dulu, kosong. Ibarat bayi yang baru lahir. Itu taubat orang kafir masuk Islam. Adapun taubat orang Islam, kena 3 syarat. Kerana dengan Allah, dengan manusia tambah lagi 1. Ya, makanya inilah syarat taubat. Dan insyaAllah tuan-tuan, pada perenggan yang akan datang, kita akan kupas dan bahaskan pada kuliah yang akan datang. Sebab perbahasan ini panjang, ya. Dia banyak dia punya huraian-huraian dia ni. Dan insyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Dan sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kurangan saya ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma mu'amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.